Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to Easy Fast. Terima kasih pada yang telah menekan tombol subscribe atau tombol loceng yang belum jemput-jemput. Baik, pada video kali ini back to reality. Back to reality berkenaan dengan tuntutan pengeluaran kira BSP dan bantuan kewangan kerajaan. Jom kita mulakan. Mulakan dengan perkara yang melibatkan tuntutan pengeluaran akaun 1 secara bersasar. Okey. Kita dah dimaklumkan dah oleh Tuan Azmi PGIRM tak lama lagi beliau akan mengumumkan satu pelan tindakan bersepadu dan untuk kita faham dengan lebih jelas segala tuntutan segala pelan tindakan yang lalu semuanya mendapat maklum balas, tapi maklum balas daripada bentuk yang tak cantik okey, begitu juga sekarang ni satu kenyataan telah pun dikeluarkan di Dewan Rakyat dan ianya pun disiarkan dalam akhbar-akhbar utama seperti di paparan sebagai contoh banyak lagi portal-portal lain menyiarkan berita yang sama. Okey, Kuala Lumpur, kerajaan tidak membenarkan sebarang pengeluaran daripada akaun 1 KWSP termasuk tujuan menunaikan haji bagi memastikan ahli mempunyai simpanan asas kurang-kurangnya RM240,000 demi kelangsungan hidup semasa bersara. Nampak tak? Masih dengan alasan yang sama. Okey, tapi kali ini ditambahkan dengan nak pergi haji pun tak boleh guna akaun 2 tak boleh nak guna akaun 1 KWSP. Untuk makluman, kita dah memang tahu dah untuk menunaikan haji dan ia menggunakan akaun 2 saja. Hanya menggunakan akaun 2. Kita dah sedia maklum akaun 1 tidak ada pun pengeluaran yang melibatkan pengeluaran haji, perubatan, pembelian rumah dan sebagainya. Semuanya menggunakan akaun 2. Okey, jadi akaun 1 nak dikaitkan dengan pergi untuk menunaikan haji memang tak wujud lagi dulu. Memang tak ada pun. Itu kita kena faham. Untuk menunaikan haji ni hanya dibenarkan menggunakan akaun 2 saja. Jadi apa yang cuba nak disampaikan ni ialah suatu alasan untuk beritahu sebagai isyarat awal, akaun 1 tak boleh usik. Kerana apa? Kerana alasan yang sama, kerana angka RM240,000. Angka RM240,000 untuk hari bersara ni bukan angka baru, tapi angka yang daripada tahun lepas lagi dah pernah diungkapkan untuk bersara dengan sejahtera. Sekurang-kurangnya bersara ni ataupun ahli yang sudah bersara at least memerlukan RM240,000 baru boleh bersara dengan selesa. Nampak tak? Alasan yang sama diguna pakai dan kali ini ditambah pula dengan perkara menunaikan haji tak boleh guna akaun 1. Memang tak boleh. Masa bila boleh? Asal yang diberi sama ada dulu secara kenyataan media lah dan sebagainya, dan kali ini di dalam Dewan Rakyat pun sama je. Poinnya sama, cuma diselitkan akaun 1 tak boleh nak keluar untuk pengeluaran haji. Memang tak boleh pun, masa bila bolehnya. Okey, jadi nampak tak? Pusing-pusing ke mana pun tuntutan ini menerima alasan yang sama. Tak ada alasan baru yang kita boleh terdiam mendengarnya. Tak dengan alasan yang sama. Jadi secara umumnya, secara umum dan secara khusus, tuntutan itu tak boleh teruskan oleh NGO PGRM walaupun ini alasan yang dibagi. Sebab tak logik pun, sebab akaun 1 memang tak ada pengeluaran yang dibenarkan untuk tujuan haji. Untuk tujuan haji dah memang ada dalam pengeluaran akaun 2. Baik. Pergi pada topik seterusnya, bantuan kewangan pula. Kewangan pula semasa pembentangkan belanjawan, kita diwar-warkan dengan pelbagai bantuan yang menarik dan amount sumbangan tunai rahmah STR naik daripada 3,700 jadi 4,600 salah betul Jadi amount itu terlalu indah amount keseluruhan tu. Tapi hakikat yang sebenar yang kita perlu faham sumbangan asas rahmah terkait sama. Dan sumbangan asas rahmah ni bukan semua orang dapat pun. Bermaksud bukan semua penerima STR confirm akan dapat sumbangan asas rahmah. Tidak. Hanya yang betul-betul layak dan lulus semakan saja yang akan dapat sumbangan asas rahmah. Dan kita dah dimaklumkan untuk belanjawan 2025 45% sahaja daripada penerima STR yang akan menerima SARA. Walaupun angka itu meningkat daripada 700,000 jadi 1 berapa juta, tapi nampak tak? 45% saja penerima STR yang layak untuk mendapat SARA. Yang akan layak dan lulus lah maksudnya, lulus semakan. Jadi bukan semua. Jadi angka itu memang cantik ditengok, cantik untuk dilihat, tapi kenyataan yang perlu diterima bukan semua orang dapat SARA ni. Jadi penerima STR hanya majoriti dah akan dapat amount asas saja, STR tu saja.
pergi kepada perkara yang melibatkan semakan silang. Semakan silang untuk menentukan penerima. Ya, saban hari kita boleh tengok semakan silang itu semakin ketat. Jadi itu bermaksud betul lah 45% saja daripada penerima STR akan layak sara. Begitu juga dengan bantuan-bantuan kewangan lain. Semuanya sekarang ni akan dilakukan semakan silang. Dan apa juga yang kita mohon tak mesti kita akan dapat, tapi sangat amat ketat sekarang ni. Dan itu adanya bantuan kewangan kerajaan. Jadi persoalannya memang rakyat yang terkesan dengan masalah hutang tertunggak memang tak bolehlah nak harapkan bantuan ni. Ya, memang perlu bekerja dan tak boleh nak mengharapkan bantuan kerajaan sepenuhnya untuk menyara hidup. Tetapi dengan komitmen hutang yang banyak dan tertunggak, jelas bantuan kewangan kerajaan ni hanya boleh membantu kelangsungan hidup semasa saja. Tapi untuk menyelesaikan segala perkara-perkara hutang tertunggak, ia tidak mampu. Hanya boleh menyelesaikan masalah seketika sajalah apabila waktu bantuan itu sampai. Tapi yang ramai sebenarnya kawan-kawanku yang diburu hutang, dengan komitmen pun ada, dengan pengutik hutang bersepah-sepah, kontak kacau hari-hari. Jadi masalah hutang ni sebenarnya mengacau kehidupan manusia dan rakyat sebenarnya. Dan bantuan kerajaan jelas tak mampu nak handle masalah ni, melainkan pengeluaran akaun satu KWSP saja yang boleh membantu selesaikan masalah hutang ni. Bukan semua orang ada masalah hutang tertunggak, tapi yang ada masalah hutang tertunggak akan faham bagaimana peritnya bila menanggung hutang yang tertunggak ni. Kena kacau dengan pengutik hutang. Berbagai-bagai syarikat, agensi pengutik hutang yang mengganggu mereka ni. Teradanya. Jadi apa-apa hal pun perkara ni balik pada perkara asal. Back to reality dia, indah kabar dari rupa je banyaknya. Dan yalah, pengeluaran akaun satu pun dinafikan dengan berbagai-bagai alasan. Alasan yang sama juga. Tak ada alasan baru. Jadi untuk makluman semua, tuntutan KWSP besar diteruskan dan bantuan kerajaan kita nikmati apa yang ada. Apabila sampai masanya, sampailah dia, kita boleh anggap macam Panadol lah, kelegaan segera. Itu dah ayat tepatnya. Okay, see you guys. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat semua. Bye.